Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari Isnin, so minggu yang baru. So adakah minggu ini akan menunjukkan ada lagi performance untuk pump untuk di crypto. So nanti Zul akan tunjukkan weekly punya technical analysis. Kita tengok adakah price akan naik ataupun turun lagi. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. So sebelum tu turunkan tu, sebab tu baru check tadi, opportunity hari ni dah 1k subscriber. So guys, thank you untuk dah achievekan Zul punya target 1k subscriber yang pertama. So macam biasa, macam Zul janjikan, nanti Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. So nanti review untuk malam, nanti Zul akan buat mungkin hari ni Zul akan buat satu video khas untuk portfolio aja. So Zul akan tunjukkan portfolio Zul dan tunjuk apa coin yang Zul ada, dan tunjukkan macam mana nak buat portfolio yang bagus. So guys, itu aja. Kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. So guys, ini adalah coin market cap. So macam biasa, coin market cap yang pertama kita kena tengok ialah total market cap. So total market cap untuk overall untuk minggu ni, dia pada minggu lepas daripada Isnin hingga Ahad, so hanya bermain dalam 2 trilion ke 2.1 trilion. So tak banyak berlaku perubahan untuk minggu lepas. Tapi kita tengok sebelum itu, kita tengok memang ada peningkatan. Sebab apa? Ditunjukkan untuk weekly and 7 hari punya performance. So untuk semalam 2.07 trilion tu berlaku pengurangan minyak 1.05. So bila berlaku pengurangan, kita expected untuk harga coin juga akan melakukan pengurangan. So untuk volume malam drop daripada 100 bilion lebih ke bawah 89 bilion USD dollar. So pengurangan minyak almost 20%. So tak banyak berlaku transaksi yang berlaku semalam. So untuk dominan BTC melakukan sikit peningkatan 44.2. So macam mana kita tengok untuk semalam dalam 43.8. So 44.2 ada sikit peningkatan. Untuk Ethereum 18. So macam juga Ethereum boleh lagi jatuh almost dalam 17%. So sikit itu jatuh, kita expected untuk ada sedikit momentum downtrend untuk ke bawah. Bukan downtrend yang besar, hanya untuk retestment. So nanti tu akan tunjukkan di chat. Apa nanti weekly akan nampak kenapa tu selalu tekankan kenapa kita ada, maybe kita akan ada major correction ataupun major retestment sebelum melakukan another buruan. So let's go, kita pergi review market secara keseluruhan untuk minggu lepas. So Bitcoin sekarang berada di 49.1k untuk hari 24 hours, daripada 8 pagi semalam hingga ke almost ke 8 pagi ni. So ada dalam 1 jam lebih lagi untuk complete 24 hours. So kita baca ni 0.52%. Tapi untuk weekly daripada minggu satu lagi hingga minggu lepas, Bitcoin berjaya untuk naik sebanyak hampir 4% daripada 44k ataupun 46k kepada 49k. So ini adalah minggu baru, hari Isnin. So kita tengok adakah ada lagi performance untuk melakukan ke atas. So expected hanya Bitcoin at least pergi ke 51 sebelum dia buat good retestment di kawasan almost 42k sebelum terus melakukan breakout dia punya major resistance dan pergi ke all time high kita di 65k untuk Bitcoin. So untuk Ethereum untuk satu minggu hanya bermain dalam 3,000 ke 3,200. So yang paling rendah kita tunggu turun minggu lepas adalah 2,900. So harga paling tinggi kita pergilah 3,300. So untuk 24 hours kita melakukan pengurangan 1.8. Untuk weekly, untuk Ethereum berlaku berkurangan almost 3%, 2.73%. So ingat, sebelum ni kita ada pengurangan tu. Sebab apa? Jika kita pernah pergi tinggi untuk minggu lepas dalam 3.3 something. So 3.3, orang kata 3.3k untuk Ethereum. So minggu ni hanya 3.2. So ada berlaku sedikit pengurangan daripada harga minggu lepas ke minggu satu lagi ke minggu yang lepas. So untuk minggu lepas ke minggu ni lah 2.7 ada pengurangan. So tak berlaku performance untuk Ethereum untuk satu minggu adalah lebih sedikit down lah, down 2.74% untuk Cardano. Tapi untuk Cardano untuk daily meningkat 7.45%. So apa yang tu tengok tadi, majority semua dalam kejatuhan. Untuk total market cap semua kata dalam pengurangan sebanyak 0.22%. Api semalam kita tengok hanya coin Cardano yang melakukan peningkatan. Macam mana cakap, Cardano dah pun breakout dia punya all time high major recent di $2
dan all time high dia 2.46, now buat all time high 2.62. So sebab inilah harga tertinggi untuk Cardano sekarang 2.62. Nanti tengok di chart adakah harga tertinggi atau berlaku sedikit down. So untuk Ethereum 7.45%. So untuk weekly saja Cardano dah recovery hampir 20% untuk Cardano. So cakap very good retracement, very good water performance sekiranya mana-mana coin berjaya breakout dia punya major resistance. So yang kita tahu untuk dah break major resistance yang Zoom monitor lah, yang banyak lagi yang tak monitor, cuma yang Zoom monitor ada Cardano, ada Luna, ada Terra Luna. So untuk Terra Luna memang Terra Luna dengan Solana memang tu tak ada, tapi Cardano tu ada. So another coin yang potential untuk breakout untuk major resistance Bitcoin dan Ethereum. So seperti lepas ni probably kita akan tengok Bitcoin atau Ethereum dulu breakout, dan kita tengok mungkin cycle buran tu akan berlaku balik. Aku kata macam cakap Bitcoin naik, Bitcoin naik, Ethereum naik, Ethereum altcoin naik. So now time to altcoin. So adakah minggu ini ada minggu altcoin lagi ataupun minggu untuk major correction, major retracement untuk semua coin. So Bitcoin ada altcoin, semua akan berlaku retracement. Sekiranya ini yang berlaku, nanti tu akan tunjukkan chart apa yang akan berlaku. So ini kita pergi ke sedikit Matic. Kita tengok Matic. So Matic juga berlaku sedikit peningkatan 1.62. Tu beza dengan Matic ni almost $1, tapi ingat all time high untuk Matic dan Cardano adalah sama. Matic di 2.6, all time high dia di Cardano masa tu 2.46. So Cardano dah pun breakout. So tunggu Matic, sekiranya Matic berjaya break $2.1 ataupun $2.2, kita akan expect Matic juga akan buat running up yang sama macam Cardano. So guys, let's go kita pergi ke chart. So hari ni Zon nak tunjukkan review market untuk weekly secara keseluruhan apa yang dah berlaku semalam. So let's go kita pergi ke total market dulu. So total market, ingat semalam Zon akan nak pergi ke 1 hour dulu. 1 hour untuk semalam Zon ada monitor satu pattern, iaitu pattern flight channel ataupun continuity pattern. Sepatutnya pattern ni break ke atas. So apa yang berlaku semalam, pattern itu sedikit break ke bawah dan kata 1.0 ataupun support, minor support kita berjaya menahan. Now price masuk balik ke dalam. So sekiranya ini berlaku, sepatutnya price tu ada momentum yang kuat untuk berlaku ke atas. Tapi kita perlu tengok monitor juga, tu perlu completekan kenaikan ni. Sepatutnya mungkin ada sedikit kata dropping, sama ada terus naik ke atas ataupun dia dropping bawah. So now tu tunggu untuk buat trend line untuk 1 hour. Sebab 1 hour tu akan buat daripada, tu akan ambil point daripada atas ni, and then tu akan tarik bawah. Ataupun untuk sekarang pun kita dah boleh ambil supposedly, kalau ikutkan sini tu flat tu tak ada expected yang ini. So, kita perlu siapa yang nanti mungkin nak mata tu release mungkin dah berlaku, tengok 1 hour punya, kita tarik dari sini dan mana-mana point yang dia breakout sini, mana-mana point yang price break. So expected maybe kalau dia terus naik, yes kita terus boleh monitor untuk channel ni untuk at least ke 2.15 trillion. Tapi sekiranya ada lagi yang kata buat higher high, lower low untuk yang ini, kemudian kita buat another higher low, kemudian expected maybe kita buat another lower low. So sekarang ini buat higher high, higher low, kita boleh ambil trend line ni untuk connect dan itu, dan kita tunggu whatever price breakout ini, kita expected price akan melakukan pump ke atas, and then dropping yang paling bawah tu expected lah di kawasan trend line ni. So itu untuk 1 hour. Untuk short term punya hari mungkin boleh kita monitor untuk ini. So tak boleh ingat apabila ada yang berlaku. So ini hari Isnin. So untuk pagi Isnin untuk Asia mungkin tak berapa menarik lagi. Untuk malam nanti maybe dalam pukul 6 petang ke atas barulah kita akan nampak sedikit performance good price lah untuk dalam crypto market secara keseluruhan. So ingat, bila ini total market yang meningkat, ini bermakna performance untuk coin Bitcoin dan altcoin akan melakukan kenaikan. Semua nanti kita tengok belah sama ada Bitcoin ataupun altcoin yang melakukan penambah yang mana. So ada sikit good news sedikit masuk, tapi beware higher high, lower low, higher low untuk, and then another higher high, lower low, higher low untuk lower low punya pergerakan, ataupun kita akan buat terus pump ke atas. Itu mana-mana pun masih lagi kata good retracement. So sekiranya ini berjaya di breakout, kita punya ada support di kawasan ni dan support di tailline. So mana-mana jatuh di kawasan ni very good untuk potential bounce balik ke atas, selagi mana dia tak break dia punya trend line. So kita masih lagi gambaran untuk crypto market. So untuk crypto market secara keseluruhan untuk weekly tu so untuk weekly, apa yang dah berlaku di weekly. So weekly maknanya untuk weekly tu nak tengok dia punya MA
to moving average. So ini untuk yang 200 moving average. So bawah, so 200 dah okey. Kita price berada di atas 200, so meaning kita dalam buran. So untuk 100 MA kita masih lagi berada di atas. Untuk 50 kita masih berada di atas. So kita dalam movement uptrend. And then last ialah 20 MA. So 20 MA kita baru untuk ikutkan kita baru breakout untuk minggu lepas breakout. And then kita terus melakukan dan expected probably sekira apa yang kita nampak, apa yang boleh kita nampak di dalam market untuk weekly, apa yang tu nampak ialah kita boleh berlaku retest untuk 20 MA sebelum melakukan buran. So apa itu retest 20 MA? Kita berada di atas ni, probably untuk candle minggu ni boleh jatuh at least sampai di kawasan 20 MA. So now kat mana retestment tu? Tu expected retestment yang kata short retestment, yang kata boleh kata kategori dalam good retestment adalah di kawasan 1.8 trilion. Tu 1.8 trilion. Apa ada di 1.8 trilion? Pertama kita dah nampak horizontal support ni 1.8. So kalau untuk kita pergi ke daily kita pergi daily, so macam mana 1.8 kita ada berada di sini. So macam cakap, kita boleh price itu melakukan sini dan melakukan ke atas. So sekiranya ini yang berlaku, orang kata 1.8 tapi tak nampak 1.8 ni sebagai good retestment, okay? Sebagai root retestment untuk Fibonacci, yes, very good untuk retestment di kawasan ini. Ada potential untuk bounce sini dan naik ke atas. Tapi good retestment adalah bukan orang kata terlalu, atau bukan 100% cantik lah untuk tu. Tapi sebab apa? Untuk tu expected more sekiranya berlaku. Okay, swing high, swing low. So kalau kau tarik Fibonacci untuk daily, so kalau kau pergi forward kita akan dapat point yang lebih detail. So yang untuk ni akan off dulu. Alright, so kat manakah good retestment sekarang ni untuk untuk pergerakan market yang ini tu forward? So akan tarik Fibonacci, swing low, ini atau yang ini. Kita ambil yang ini, swing low to swing high. Now kita akan dapat golden packet untuk minus support di kawasan ini. So price boleh jatuh di kawasan ini sebelum melakukan ke atas. Tapi adakah akan berlaku ni? So expected tak akan berlaku jatuh ini. Mostly probably akan hanya jatuh di kawasan trend line sebelum melakukan ke atas. Tapi untuk jatuh trend line ni untuk very good, out of the very bad sedikit lah time. Sebab apa? Kita baru aja test trend line dan kita test balik trend line. So sekiranya test trend line ni, so expected price boleh jatuh ke bawah. So bila jatuh bawah, apa yang akan berlaku di market sebenarnya, kita akan tengok more kata large punya recovery, large punya retestment di kawasan 1.6 ataupun 1.4 untuk Fibonacci yang lebih besar. Swing high to swing low probably di kawasan 1.5 atau 1.4 trilion. So ingat, inilah worst case yang kata kita boleh dapat untuk retestment. Price jatuh daripada 2 trilion ke 1.45 trilion. So kira ini berlaku, this is very good retestment untuk kita tengok balik Bitcoin atau altcoin kat mana price masa tu, dan tengok very good buy untuk opportunity untuk long yang baik, untuk orang kata 1 year ke atas, untuk very good position buy. Sekiranya total market drop ini, ada kita sepatutnya Bitcoin altcoin pun akan buat dip juga, buat retestment sebelum melakukan. Sebab apa, macam cakap, selalu cakap lower low, higher high, lower high, another higher high belah atas lagi. Pergerakan ABC kalau ingatkan, ataupun pergerakan elok wave yang lebih besar, 0 ke 1 ke daripada 0 ke 1, 2, 3, 4 dan 5. So pergerakan elok wave yang lebih besar. So adakah berlaku? Tapi kita tengoklah step by step. So tak dapat janjikan pergerakan yang 100%. So sejarah kita perlu prepare mental kita. Sekiranya price itu jatuh, tak ada masalah, jangan panik. Itu hanya kata good retestment untuk kita, opportunity untuk kita buy dengan return of investment lebih tinggi dengan low yang lebih rendah. Berbanding kita beli di sekarang ni di kawasan major support, so major resistance tu orang kata very bad position untuk kita buy maknanya. So sekiranya ada rezeki, so tak sempat dia akan berlaku. Tapi sekiranya berlaku, di is a good opportunity untuk kita tengok di balik mana altcoin dan Bitcoin kita untuk mencari good position untuk buy. So untuk itu untuk total market. So untuk 4 hours sama juga, tak ada yang tu nak tunjukkan. Sebab apa tu dah tunjuk di 1 hour ni. So 1 hour kita expect macam mana, macam cakap, okay, sekarang pukul 8, pukul 7. So candle pukul 7 dah pembuka. Sekiranya candle ini masih lagi melakukan kaitan, tak masalah. Tapi sekiranya candle ada sedikit lagi down ke bawah,
Zul akan expect Zul akan tarik trendline ni. So sementara ni Zul akan tarik trendline ni dulu. So bergantung kepada pukul 7 punya candle kan ni, sama ada candle ni akan terus naik ke atas atau ke bawah. So sekiranya ada bawah, kita expected mungkin akan drop lagi untuk at least sampai kawasan ni sebelum test ini, dan sekiranya dapat breakout trendline ni, kita akan expected untuk total market terus melakukan peringkat at least untuk dia pergi ke kata last major resistance di 2.2 trillion. Dan sekiranya breakout major resistance box purple ni, kita akan ada good opportunity untuk total market meningkat. Ini bermakna coin lain juga akan terus melakukan peningkatan. So ingat, total market ni penyumbang dia adalah penyumbang kenaikan. Sekiranya altcoin dan Bitcoin naik, ini bermakna total market juga meningkat. So secara keseluruhan untuk market, kita perlu tengok chart total market juga. Total market ni meningkat, harga coin meningkat, total market menurun, harga coin menurun. So tengok untuk 1 hour, sebenarnya 1 hour dah sedikit merah. So kita boleh ambil ini sebagai trendline dulu sementara. So nanti kita tengok adjustment, sekiranya ada lagi kenaikan atas dan berlaku sikit adjustment, kita akan tengok. So untuk yang ni, Zul akan tunjukkan kenapa Zul boleh ambil ini. So kita boleh tarik kat Fibonacci punya swing high to swing low. Nah, kita nampak kata minor resistance untuk pergerakan yang ini. So kita tengok macam mana, very good. Sebab apa Zul boleh ambil? Zul boleh ambil itu sebagai kata next point untuk tarik. Sebab apa? Price ini berada di kawasan kata golden packet retracement untuk minor. So probably apa yang berlaku, dia akan bounce balik ke bawah. So bounce tu sampai mana boleh tegak, tarik juga Fibonacci swing low swing low to swing high, kita akan dapat good retracement di kawasan ni. So sekiranya dia dapat breakout support ni, kita seperti price tu akan pergi ke bawah at least 1.6 berada di kawasan ini. So akan delete yang ni dulu. So tengok ini, sini dah jadi minor support. Sekiranya tiada berlaku perubahan yang ketara di point ni, tak ada lagi high yang baru. So inilah high. So seperti ini jatuh bawah. So jatuh bawah ni kita ada minor support. Sekiranya price ini dia bertahan, dia akan price naik balik. Tapi sekiranya price itu break minor support, tu kita akan menuju ke 1.2 1.6 kita punya kata target, iaitu dalam price 2 trillion ataupun tu untuk ni minor je. But 1 hour tu dalam 2 trillion ke 1.98 trillion, boleh jatuh ke 1.6. So 1.6 tu jatuh mana? Jatuh balik di kawasan, ikutkan ke sini di kawasan trend line. So boleh berlaku balik di kawasan trend line. So mungkin hari ni hari Senin ada sikit jatuhan. So tak lama lah kita monitor. Ini adalah untuk monitor untuk 1 hour. So kalau siapa boring, sebab apa? Kalau monitor 4 hours ke daily ni agak boring. So kalau 1 hour ni anda boleh kata ulang kaji lah secara apa yang tu aja, trend line, Fibonacci, horizontal trend line, kawasan-kawasan support resistance, anda boleh kaji lah. So di 1 hour adalah very good untuk anda practice anda punya skill technical analysis untuk di total market. So tu dah pergi sedikit untuk total market. So apa yang berlaku ni, tu kan tengok, kita monitor nanti tu akan di malam, nanti Zul adik balik. Ataupun nanti mungkin Zul akan screenshot di chat ini dan Zul update di Facebook. So link Facebook ada di description bawah, follow juga Zul punya Facebook. Okay, let's go, kita pergi ke Bitcoin dominant. So kenapa penting untuk Bitcoin dominant untuk kita monitor? So Bitcoin dominant sekarang berada almost di kawasan trend line ini. So macam Zul cakap, sekiranya total market meningkat, kemudian Bitcoin dominan dalam market terus melakukan breakout ni, kita akan expect akan total market itu akan melakukan peningkatan yang drastik oleh sebab kenaikan dalam bentuk Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin kembali regain balik dalam market sekiranya Bitcoin dominan berjaya break trend line ni dalam kawasan 44-45. So break 45 ke atas, kita expect probably akan naik at least sampai kita punya support di kawasan ini dalam 45 atau 46 40%, dan break lagi kita akan seperti tu. Ada apa pun kita tengok dalam market sekini berlaku, kita akan nampak macam cakap dulu, masa altcoin melakukan kenaikan bukanlah masa terbagus untuk beli altcoin. Masa kita perlu tengok coin mana yang belum cycle dia belum, itu Bitcoin dan Ethereum. Contohnya kita Bitcoin dan Ethereum dah melakukan kenaikan, dah melakukan cooling down, dah altcoin pula naik, dan sekarang altcoin kita nampak tanda-tanda cooling down. Hanya projek-projek yang menarik je yang berjaya breakout dia punya all time high. Kemudian tengok net zone yang expected, probably kita akan cycle balik untuk sekiranya total market meningkat, kita expected untuk total market tu disumbang oleh Bitcoin pula. So kita ada tanda sikit, tanda positif untuk
Bitcoin akan buat rally up untuk break dia punya 58 major resistance. Dan di mana tengok dominan dalam market probably akan melakukan peningkatan balik, at least maybe sampai ke trend line ni dalam 48%. So sekira ini berlaku, kita akan nampak penambahan besar dalam total market untuk Bitcoin dan akan menyumbang juga pergerakan dalam total market. So lagi kita pergi ke Ethereum. So Ethereum dominan masih lagi dropping. So macam semalam dua ada cakap ataupun dua video semalam dua expected dia dah pun breakout ni. So sekiranya almost breakout ke ni, macamnya swing low to swing high. So ini pergerakan kecil. So sekiranya kita boleh ambil pergerakan yang lebih besar daripada bawah ini. So swing low to swing high most boleh lagi untuk Ethereum jatuh dalam kawasan ini. So sedikit lagi dalam 17 atau dalam 17.97, almost 17.9% untuk Ethereum. So apa yang berlaku menyekap sekiranya BTC dominan regain balik dominasi dalam market untuk penambahan market, untuk Ethereum dan altcoin lain semua akan melakukan sedikit dropping dalam penguasaan market. Sebab apa, kita tengok Bitcoin kembali balik regain power dalam untuk menyumbang kenaikan total market. So sekiranya berlaku, kita akan nampak lah Bitcoin akan buat kenaikan yang drastik. So cycle sama juga, Bitcoin akan naik, kemudian Bitcoin cooling down, Ethereum akan naik, Ethereum cooling down, dan altcoin tu tiga antara cycle dalam kripto yang anda perlu faham lah, anda perlu untuk notice pergerakan itu. So nanti anda tahu macam mana coin apa yang patut buy. Macam cakap itu, masa Bitcoin dan Ethereum naik, bukan masa untuk beli Bitcoin Ethereum. Kita tengok mata altcoin. So sekarang mata altcoin tengah naik, altcoin dah buat cooling down, good time untuk kita cari entry untuk Bitcoin pula. Dan kita pergi ke chart Bitcoin. So untuk Bitcoin, apa yang berlaku? So 1 hour semalam Bitcoin tu ada monitor satu pattern, iaitu pattern symmetrical triangle continuity pattern. So pattern tu dah pun breakout ke bawah dan masuk balik ke atas. So untuk ini tu akan ubah pattern ni kepada, kau ingat pattern di 1 hour adalah orang kata tak menarik. Bukan tak menarik, orang kata dia akan tak berapa nak follow rule untuk 1 hour. Sebab 1 hour ni pergerakan cantik. So tapi untuk 1 hour adalah very good untuk anda buat sebagai ulang kaji ataupun untuk practice hanya MTA. Sebab tu suka 4 hours. So 1 hours kat sini tu akan ubah tu punya trend line menjadi kata falling wedge. So, sebab apa falling wedge? Kalau ikut kat sini swing low yang ini kan, yang ni, so very good saya ni dah pun jadi. So ikutkan ni dah pun breakout ni, dah breakout. So untuk sini kita akan ikut di falling wedge. So falling wedge ini expected untuk price tu sampai di kawasan point of breakout, kawasan ini. So yang ni mungkin agak sedikit kecil. So mungkin kita boleh cara ikut buku. Ini cara zone untuk ambil breakout di bawah. So kalau ikutkan cara buku, mostly dia akan ambil point daripada atas ni. So sekiranya break ni, kita nampak lagi price ke 50. So adakah berlaku? Boleh berlaku untuk hari ni. So tetap-tetaplah kita monitor. Sebab apa tu expected, macam cakap, total market meningkat dan cycle Bitcoin balik boleh meningkat. So expected untuk Bitcoin at least sampai ke 50 sebelum ada major correction. At least sehingga major correction tu kat mana retestment ataupun sedikit major correction untuk Bitcoin. Sama ada yang pertama point untuk tengok ialah price itu sehingga dapat break ni dan test balik trend line. Apa yang tu nak adalah sekiranya Bitcoin tu berjaya breakout major resistance ni, trend line yang ni, dan price bermain dalam dalam kawasan box resistance. So sekiranya berlaku, very good base untuk Bitcoin untuk push price lagi untuk elite break pula 56-57 kata last resistance untuk break box resistance dan melakukan price all time high balik di 65k, kemudian buat price all time high yang baru di kawasan 75. Yang cakap tu ada target untuk Bitcoin yang paling tinggi 1.6 hampir 90k, untuk harga tinggi dalam 180k. So expected untuk at least sampai ke 1.6 trillion, 1.6 Fibonacci di dalam price dalam 87%. So guys, tu rasa dah panjang sebab tu. So mungkin tu akan pergi sedikit lagi di Cardano. Sebab apa tu nak tengok Cardano kat mana all time high dia. So kita akan tu sebelum tu habiskan sedikit lagi untuk di Bitcoin. So Bitcoin
So semalam daripada flat channel Swing Triangle dah jadi kata falling wedge. Falling wedge, siapa nak tahu, falling wedge adalah pattern bullish dengan tu 68% untuk breakout ke atas. So untuk ini sepatutnya dah pun breakout. Untuk ini untuk daily, untuk candle pukul 6 dah pun close ke atas trendline. Untuk pattern ni lah candle pukul 7. Nah, kita boleh adakan berlaku. Dan kita tengok juga ada sikit minor support. So trendline biru dan trendline ni, so minor support dan resistance untuk Bitcoin untuk di 1 hour. Kita tengok price dah pun breakout 1.2. Nah, macam cakap, sekiranya sesuatu price berjaya breakout golden bar untuk resistance, so untuk price ni dah pun berjaya break ni, kita sepatutnya untuk dapat price 1.6 tu. 1.6 betul-betul di kawasan almost 51 major support. So price boleh pergi ke atas ni, kemudian sekiranya ada very good momentum, kita boleh break ke atas dan buat base. Sekiranya gagal lagi, kita boleh akan ada good drop untuk ke bawah. So good drop tu, sekiranya nak buy kat sini boleh buy kawasan trendline. Sekiranya dropping daripada all time bawah resistance dalam 51k ni, sekiranya ini berlaku naik dropping dan price jatuh di kawasan trendline, boleh juga buy. Sekiranya buat entry, boleh buat entry, tapi entry yang 10% aja, untuk rule 10% aja pada portfolio. Anda boleh buy sedikit. Sebab apa? Dua expected more. Sekiranya price tu jatuh bawah, net position boleh buy di kawasan, orang kata kalau ikutkan sini, untuk orang kata kalau nak beli yang paling cantik ialah di kawasan 40, rebound di kawasan 42. Sebab apa? Kita ada major support kan. Sekiranya price tu, low expected price akan buat rejection di kawasan 51, tapi berlaku tidak, tak pasti. Semua dua yang expected akan berlaku. Sekiranya ini berlaku, good support untuk Bitcoin adalah di kawasan 42 sebelum melakukan lagi ke atas. So adakah berlaku? Tak pasti, tapi sekiranya ini berlaku di 42k untuk dalam 42-43%, 42k, 43k very good position untuk kita buy. So guys, lagi kita pergi ke Cardano sedikit. Untuk Cardano untuk Cardano, dia sebelum ni dah pun breakout. Untuk Cardano sebelum ni dah pun breakout dia punya all time high di 62.46. So now ni menjadi support. Bertukar support now, expected zone untuk dia at least pergi ke 1.2. Dan macam cakap, bila dia break major resistance, at least 1.6 Fibonacci akan sampai. Kat mana 1.6 Fibonacci untuk Cardano? So ingat, dia dah tunjuk pun 2 video sebelum ni di hampir 3.3 USD dollar untuk Cardano. So kalau zone tu sampai, kalau pun dah orang kata hampir, so profit pun orang kata dah sekali ganda dah profit daripada total investment zone. So sekiranya naik ke 3 ni, so seperti 2 ataupun 3 kali ganda lah untuk dia punya performa. Sekiranya naik ke 3 dolar untuk Cardano, satu Cardano 3.3 dolar. So seperti dia akan nampak dia punya untuk profit untuk Cardano adalah 2 kali ganda daripada total dia punya investment. So untuk Cardano, ke mana arah pergerakannya? So untuk Cardano ada momentum kuat, so tak ada sebarang kata minor. Untuk ni 1.6, so akan tengok 2.6 sudah delete semalam. So akan draw baru, swing low to swing high. Nak tengok 2.6 kat mana untuk minus resistance. 2.6 right, 2.6 betul-betul sama juga di, so ikutkan ini. Kalau ikutkan ini, so 1.6 ni 1.6, so 1.6 tu dah tulis kat sini. So 2.6 berada di 1.2 major resistance. So tak perlulah tu draw. So expected untuk price tu memang akan pergi ke 1.2 punya 1.2 tu, at least ke 2.8 almost 3k. So guys, itu je untuk pagi ni. So menarik. So guys, thank you untuk bantu Zul untuk 1k subscriber yang pertama Zul. So insyaAllah ini Zul akan cari masa yang cantik. Zul akan buat probably Zul akan buat live di YouTube, di Facebook mungkin. So tak janji, nanti Zul akan update kan apa yang berlaku, dan Zul akan buat, Zul tunjukkan portfolio. So akan buat satu video khas saja untuk portfolio. Zul akan tunjuk portfolio Zul. Zul akan, sebab apa, macam cakap, channel Zul ni adalah untuk Zul. Zul akan buat untuk dia kata sebagai diary untuk Zul, untuk performance Zul, macam mana Zul masuk daripada awal tahun tu dan close hujung tahun ni. Return of memang tengok ada kembaloi untuk investment, dan sekiranya ada lagi good performance return of investment yang bagus, tahun depan Zul akan pump lagi yang lebih banyak lah untuk market. Sebab apa, macam ingat
Zul untuk crypto ni lah Zul buat untuk long term, untuk hari tua Zul. So Zul tak expert untuk ambil profit dalam 1 ataupun 2 minggu. Zul expert untuk ambil 5 tahun ke atas, barulah Zul akan ambil profit. So guys, itu aja untuk pagi ni. Thank you guys. Thank you banyak-banyak guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi malam nanti akan buat khas video untuk portfolio. Anda boleh belajar untuk macam mana untuk buat portfolio, apa yang penting dalam portfolio perlu ada, coin mana yang perlu penting untuk anda miliki, untuk macam mana nak dapatkan satu coin yang cantik itu, macam mana nak buat kajian. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.